Okey, minta maaf terpadam tadi. Terpadam. Okey, dah adjust balik. So untuk tips kita nak buat seluar tu selesa dengan tak dia pada celah kangkang dia. Macam mana kita nak ambil celah kangkang dia supaya nak ambil cawat dia tu supaya seluar tu nampak lebih selesa. Dia kalau labuh sangat dia boleh kita potong, tapi kalau kita cawat tu terpendek, susah kita nak besarkan. Sebab dengan cawat ni dia juga berpengaruh kepada peha. Cawat tu dia ada dua, dekat punggung, dekat peha. Kalau kita nak kecilkan seluar, kena potong dengan cawat sekali. Dia macam tu. Jadi kalau nak ambil cawat tu, yang sebaik-baiknya kita ukur dengan cara berdiri lah. Waalaikumsalam. Tadi Nurul punya phone tak nampak komen. Okay, waalaikumsalam Mami, dah minta maaf Nurul lambat hari ni. Badan macam nak demam. Macam nak demam dari malam tadi dah. Dari malam tadi dah macam ni. Lepas buka tadi memang tak larat. Tadi pun tidur balik. Tapi mengingatkan Nurul dah janji nak buat live, Nurul bangun. Jadi lambat sikit. Bangunnya pun dah pukul 10. Jadi bangun dia pun dah pukul 10. Tapi Alhamdulillah. Mungkin lepas ni nanti jumpa dengan kawan-kawan semua. Nurul jadi apa balik kan. Tak mau lemau-lemau lagi. Dia macam tu. Sebenarnya kena lawan sikit dia punya malas tu. So hari ni Nurul nak tunjuk lagi salah satu cara. Ni cara yang paling senang lah. Paling senang nak buat seluar, nak buat palazzo ni ataupun seluar ni untuk yang berpunggung besar dan berpeha besar. Macam mana kita nak buat. Sebenarnya yang semalam pun dah okey. Nurul dah pakai dah. Okey. Ini yang Nurul dah pakai dah, nampak? Dia macam sangat-sangat selesa. Duduk pun tak ada masalah. Dekat sini pun dia selesa. Tak adalah besar sangat, tak ada kecil sangat. Tapi disebabkan kain batik. Waalaikumsalam Fatimah. Ya. Nurul tunjuklah, Nurul pakai lagi seluar baru hari ni. Kan? Seluar kita buat semalam. Hari-hari duduk rumah dapat buat baju baru. Nampak? So yang cara yang Nurul buat semalam tu dah sangat-sangat selesa. Dah okey bagi Nurul lah. Bagi Nurul dah okey. Yang penting bila kita nak buat seluar tu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga Kak Saidia. Ya. Okey, jadi yang paling penting, nampak macam tak sihat hari ni. Betul Kak. Dia macam sebenarnya tak ada. Dia tak tahulah. Kurang ini sikit. Saya orang baru, selamat datang Kak Salma. Ya, saya buat live setiap pagi dalam pukul 10. Tapi hari ni terlajak. Hari ni badan macam tak berapa sihat. Tapi paksakan diri juga jumpa sahabat-sahabat semua. Dan Nurul akan rasa nanti mesti akan dapat aura yang positif. Dia memang macam tu ya. Yalah, puasa hari ni dah ke-9 hari. Tapi Alhamdulillah lah. Cantik seluar baru. Itulah nak tunjuk. Sangat-sangat selesa. Ini kan seluar dia dari kain batik. Jadi memang sangat-sangat selesa lah. Nurul rasa kalau kita buat seluar dia macam sebab Nurul ada dua yang seluar batik. Ini lebih okey. Terima kasih. Yang palazzo dah mula dah. Nurul dah mula dah macam pening-pening tu dah mula hilang. Jadi dia kalau macam kita pening jangan layan-layan sangat. Okey. So kalau seluar batik ni baik kita buat besar sikit. Sangat-sangat selesa. Kalau kecil tu dia macam agak kelakar lah juga sikit kan. Kalau kecil kita buat macam seluar nak keluar rumah pun tak berani. Nurul dah ada dah yang warna pink tu Nurul buat tak berani nak keluar. Tapi yang macam ni nak buat berjalan pun okey. Okey, kita kena pakai dengan kain kosong. Cantik. Sedap pakai. Ini macam dekat sini pun ini tambah 1 inci. So tak ada besar sangat, nampak? Sangat-sangat selesa. Ya, terima kasih. Orang rendah tak cantik pakai ya. Okey je, tapi jangan kain keras. Cantik seluar baru. Dia boleh, tapi nak pakai ni dia jangan palazzo ni dia kena kain lembut. Kain lembut dia jatuh. Dia jatuh macam tu. Kain lycra pun cantik kalau buat palazzo. Sampai Nurul dah kumpulkan ada beberapa kain ni.
kan. Bila kira rasa okey, dah teringin nak pakai lagi. Ini kain mouse crepe lah. Ni kain mouse crepe. Kain mouse crepe ni dia macam bergerutu-gerutu sikit lah. Dia macam berkeduk apa? Dia tak licin. Macam muka berjerawat sikit. Dia kain ni. So ni Nur akan buat palazzo juga. Macam ni dia cantik kain. Dia cantik. Dia memanglah jarang sikit. Bila kita macam ni dia tak nampak lah. Ini 1,5 meter. So nak buat juga palazzo lagi. Ni ada lekra lagi. Biasa kan orang kita rajin mengumpul kain, dan saya yakin kat rumah tu semua mesti ada banyak kain. Ni nak buat palazzo sekali dengan baju. Sebenarnya Nurul nak tunjuk pagi ni cara nak jahit lekra kan. Sebab Nurul cakap semalam banyak dari kita ni nak jahit lekra tu dia punya jahitan terlompat-lompat. Tapi Nurul cuba dekat mesin Nurul dah cantik. Sebab hari tu Nurul lupa, masa ada orang repair mesin, Nurul dah minta dia adjustkan untuk jahit lekra. Tapi masih boleh juga. Nurul nanti akan tunjukkan dia punya tips macam mana supaya kita jahit lekra tu tak melompat-lompat. Tapi dua-dua mesin Nurul tu dah boleh. Hari tu tak tahulah dia punya pakcik tu dia buat macam mana, tapi dah boleh jahit macam kain biasa. So hari ni Nurul nak tunjuk lagi satu cara nak buat palazzo. Ni boleh dibuat untuk yang berbadan besar. Maaf lah, yang macam dia size plus macam tu kan. Kita buat dengan cara yang satu lagi, lebih mudah lah, lebih mudah. Cara dia sama macam yang dah kita buat tu. Tapi yang ini Nurul jarang lah Nurul buat, sebab Nurul dah selesa dengan cara Nurul kan. Tapi kalau orang yang berpongkong besar ni, better ikut cara yang nombor 2 ni. Ini sebab apa Nurul nak tunjuk cara yang buat yang ini. Sebab apa? Yang ini memang kita akan pakai hari-hari. Sangat selesa kan. Berbanding kita nak pakai hari-hari baju kelawar. Bukan nak cakap baju kelawar tu tak ni, tapi walaupun kita duduk rumah yang ada cik abang tu nak juga kemas kan. Bila keluar bukan main lagi. Dengan bedak, dengan lipstick. Dekat rumah rambut pun serabai. Baju kelawar dah tu koyak pula, dah sampai pinggang. Betul tak? Pakai baju kelawar dah tu dah punya colour. Nurul pun macam tu kan, suka baju lama-lama. Tapi kita ni dah walaupun tak pandai sangat menjahit, mulalah biasakan dengan buat baju yang untuk duduk rumah dulu. Buat dengan kain batik. Nurul orang Aceh. Tapi dah duduk Kelang ni ramai orang Jawa kat sini. Hari-hari jumpa orang Jawa, so ikut Jawa dah. Ramai sangat dekat Kelang ni. Memang mana-mana Nurul tengok pun kadang tak boleh nak bezakan antara sini ke orang Jawa ke, Nurul pun tak tahu. Nurul Aceh. Nurul Aceh, kemudian Nurul dah berkahwin dengan orang Parit, orang Perak. Jadi campur-campur, tak tahu dah slang mana dah. Yang penting apa yang Nurul sampaikan mungkin boleh faham. Tu je kan. Nurul bukan Jawa, Aceh, mak Aceh, bapa Aceh, nenek Aceh, tok Aceh, semua Aceh. Tak ada darah Jawa sikit pun tak ada. Pure Aceh. Kemudian Nurul kahwin dengan orang Perak, orang Parit. Dulu Nurul pandai cakap Parit, tapi dah lama tak cakap Parit. Duduk KL, ada bercampur-campur lah. Kemudian dulu duduk Pantai Dalam. Duduk Pantai Dalam tu ramai juga orang Jawa, Madura kat situ, semua campur-campur kan. Kemudian ada juga orang Minang, faham-faham lah juga sikit. Tapi ni dah duduk Kelang, saya duduk dekat Kelang, duduk Meru, kiri kanan memang Jawa. Memang Jawa. Kadang-kadang orang datang borak dengan Nurul terus cakap Jawa. Nurul tak faham lah. tak faham. Tapi tak apalah ya. Okey, kita sambung. Alhamdulillah, sebab saya dah mula berpeluh sikit, dah mula rasa segar sikit. Dah tak sihat. Okey, yang paling penting untuk kita buat palazzo ni ataupun seluar, cawat dia. Kena ukur cawat tu betul-betul. Bila ukur cawat tu betul-betul, dia akan sangat-sangat selesa. Okey, bagi anda faham tak apa. So hari ni Nurul nak juga tunjukkan salah satu cara lagi, sebab bila kita dah lari jauh, dah tak ni lagi kan. Semalam kita palazzo, so hari ni palazzo. So Nurul Nurul masih ingat macam ada satu lagi Nurul nak kena tunjuk. Dia macam tu. So nanti jadi mana yang ni kena cubalah dua-dua. Mana yang lebih selesa. Sebab dulu Nurul pun suka buat macam tu juga, suka research. Bila Nurul dapat ilmu baru, Nurul akan compare kan, Nurul akan buat. Bila tu selesa, so kita kena ikut. Macam tu. Kita belajar ni bukan mana kita belajar satu nak kena ikut satu. Tak.
Kan? Krim mana yang paling selesa? Bila kita sebagai tukang jahit rasa selesa, insya-Allah customer pun akan sangat-sangat selesa. Okey. So macam biasa. Yang ni kita lebihkan dulu untuk dia punya. Okey, yang ini pun saya nak sambung nanti belah atas dia. So kita turunkan dulu sikit. Sebab kalau seluar macam ni dia memang lebih mudah. Kalau kita buat dia pinggang dia getah terus. Boleh. Meriah keluarga Nurul, senang faham bahasa Nurul. Bercampur-campur kita. Dah macam apa dah kan? Semua ada. Okey. Kak Salma, saya orangnya simple je. Saya akan berkawan dengan sesiapa pun. Yang penting orang tu baik dengan kita. Berkawan tu ikhlas. Tapi saya pun Alhamdulillah juga sebab kehadiran saya dekat sini pun diterima dengan baik kan. Dengan kawan-kawan dekat sini. Ramai yang komen, ramai yang WhatsApp, ramai yang bertanya khabar. Tak nampak? Okey. So Alhamdulillah sangat-sangat 20 tahun Nurul dekat Malaysia ni dapat sambutan yang sangat bagus. Dan kadang-kadang orang tak tahu, kalau Nurul tak cakap orang tak tahu yang Nurul ni orang Aceh. Ramai yang tak tahu dan tak pernah bertanya pun. Tak pernah bertanya. Okey, boleh nampak? Okey, semalam Nurul dah kongsikan 2 hari lepas, Nurul dah kongsikan salah satu cara nak buat palazzo. Mungkin bila dia tengok dengan cara orang lain tu ada perbezaan. Jadi setiap tukang jahit tu memang ada ciri khas tersendiri dia kan. So macam cara Nurul ni dia tak ada formal sangat sebab Nurul pun bukan belajar formal. Nurul belajar private, dengan tukang jahit terus kan. Jadi bukan macam belajar dekat kemas yang ada model dia kena ikut dia punya step apa semua yang ada apa namanya? Nak ambil ujian, nak ambil apa tu semua. Nurul tak ada ambil kelas macam tu. Nurul belajar kelas persendirian. Cikgu Nurul tu seorang Cina. Kemudian selama 15 tahun lah yang memang Nurul menjahit, banyak Nurul manipulasi ikut keselesaan. Jadi apa yang Nurul tunjukkan dekat sini mungkin pada pandangan orang lain itu tak sesuai, itu terpulang kan. Tapi pada Nurul, apa yang Nurul tunjukkan ni inilah yang Nurul buat untuk baju Nurul pakai dan untuk customer-customer Nurul. Dan Alhamdulillah kalau ada yang komplain tu Nurul terima dengan senang hati. Kalau ada yang untuk perbaikan apa semua, itulah yang ini yang Nurul tunjuk ni memang Nurul yang buat untuk yang Nurul buat hari-hari lah. Bila ada baju customer, kita buatlah macam ni. So tak ada yang Nurul sembunyikan. Wah, Cik Gus. Gus Marin ni perempuan ni saya punya sahabat. Dah kurus. Belum lagi. Kena ada target dalam berapa? Dalam 12 kilo lagi nak turunkan. Ni belum cukup lagi. Belum cukup target lagi. Nak kena ada 12 kilo lagi kena turun. Barulah normal. Okey, ini adalah satu garisan. Dekat sini, Nurul ulang lagi sekali. Pinggang semalam 35. Punggung 42. Cawat 25. Okey, cawat 25. Kemudian labur seluar 37. Ini seluar saiz yang Nurul pakai sekarang. So hari ni Nurul akan tunjuk lagi satu cara yang lebih mudah. Lebih mudah dan ini Nurul buat pada anak lah. Sebab anak Nurul tu dia memang punggung dia besar. Punggung dia 48 dengan pinggang 35. Jadi dia memang tak boleh nak pakai yang saiz yang normal macam tu, dia memang tak boleh. Okey, semalam kita pakai yang ikut cara tinggi duduk. Tinggi duduk. Kita tinggi duduk semalam 10, kita campur tambah 1 inci jadi 11. Ini kenapa Nurul cakap semalam sebab memang dah dan Nurul tahu yang dah yang ikut Nurul punya live ni semua adalah yang orang-orang yang biasa. So sekarang ni Nurul nak buat dengan cara kita ukur celah kangkang. Okey, nak ukur celah kangkang ni. Okey, kita kena pastikan
pinggang. Jadi bila kita nak mengukur tu, sekejap Nurul ambil kain sikit. Minta maaf bersepah-sepah. Sabar Kak, ni PKP kan, tak boleh keluar lagi. Tapi ni dah ada kelonggaran. Sebab apa? Nurul tak letih untuk ulang-ulang. Sebab apa? Bila kita ulang-ulang itu akan lekat. Kalau kita ilmu tu sekali lalu dekat depan kita memang tak boleh lekat. Macam baju pun macam tu juga. Bila kita buat, sekali buat kita harap baju tu cepat cantik, kemas memang takkan lah. Jadi kita buat kena berulang-ulang. Kalau ilmu tu kita nak belajar memang kena berulang-ulang. So Nurul rasa seluar palazzo ni sangat selesa. Dan Nurul rasa juga berbanding dengan baju kurung moden, jubah, ini dulu yang akan kawan-kawan praktis semua. Betul tak? Betul. Betul Kak Jasmine. Pinggang dia dalam 35 atau 34, ponggung 48. Jadi macam mana nak buat baju macam tu kan? Memang macam ni, lepas tu macam buah pir betul-betul. Kalau kita yang kita ni macam ni je, straight. Ni susah. Okey. Tapi tak apa, ni saya nak buat untuk bagusnya saya buat pola untuk dia. Ini yang case macam ni lah. Okey, yang case macam ni. So sekarang ni saya buatlah untuk dia pun tak apa. Okey. So kita nak ukur, sangat penting kita untuk ukuran cawat. Cawat tu yang paling penting. Nak selesa ke tak selesa. Okey. Kita kena ikat macam ni. Kena ikat. Nak ukur baju memang kena ikat. Kemudian kita ambil macam ni. Okey, macam ni. Ini tak apa, belajar. Bukan orang nak tunjuk ke apa, tak. Okey, kita belajar. Ini yang sebenarnya. Ini yang betul-betul pinggang lah. So yang Nurul ukur semalam 25. Sebab Nurul seluar tu tak suka, dia labuh sangat. Itu kita punya. Tapi kalau customer, kita tak boleh nak ukur dia dekat bawah. Okey, macam Nurul sepatutnya 28 atau 29 kan dia punya apa? So dekat ni, ini dekat belakang. Yang ini dekat belakang betul-betul ni dia ngam, kita kena ambil betul-betul dekat pinggang. Okey, kemudian kita naikkan dekat sini. Kalau ukuran Nurul betul-betul bukan 25. Dia dalam 26 macam tu, 27. Okey, kita kena ambil macam ni. Kena buat macam ni. Semalam dengan cara duduk. Sebab apa? Kalau orang yang berbadan besar memang kena ukur. Jangan bagi dia duduk. Cakap kalau dia nak buat seluar, suruh siap-siap dia pakai seluar. Jangan suruh buka dia punya skirt pula kan nak ukur. Jangan. Ukur macam ni. Nampak? Ni dekat sini. Sebab apa? Kalau kita tak ukur, dia punya punggung nanti besar nanti. Tak boleh. Kalau untuk orang yang gemuk, jangan bagi dia tinggi duduk. Jangan bagi dia tinggi duduk. Sebab bila dia bagi tinggi duduk, dekat belakang yang besar tu, lah tak tahu je pinggang saya. Okey. Ni dah. Kalau ikutkan saya punya 27. Tapi saya buat suka ke bawah sikit kan. Tapi tak apa. Tapi kalau customer jangan. Walaupun dia cakap macam tu jangan. Sebab nanti kalau dia terlabuh cawat, kita boleh alter. Tapi kalau terpendek, masalah. Okey. Ini kita ikut dalam. Ni hari ni saya nak ikut yang betul-betul ya. Nak ikut yang betul-betul. So dalam 20. Ni 27, 26 lah. Jangan tinggi sangat. Alah cikgu, saya tahu je saya punya pinggang. Dulu 40 pinggang. Berapa? 34. Daripada 40 saya punya pinggang. Kan? Alhamdulillah. Kan senang. Orang makan sedap. Kita tengok je. Tak apa. Okey, so hari ni saya nak buat yang pinggang, yang punggung dia 48. Okey, punggung 48, pinggang 36, 35. Tu saiz anak saya lah, dia punya labuh 39. Dia tinggi. Okey. Tak apa, biar kita nak belajar ulang-ulang tak apa. Semalam kita buat saiz normal, hari ni kita buat saiz yang besar sikit. Okey, kita ukur dulu labuh. Okey, kita ukur dulu labuh 39. Kita ambil dari garisan ni 39. Gus Marni kena buat ni kena buat palazzo ni, dah belajar dengan akak ni kena buat. Nanti jangan akak datang rumah tu asyik pakai baju kelawar je. Saya gurau je. Gus Marni ni memang kawan baik saya ni.
Nanti tukang jahit kan, baju koyak-koyak, tak mau. Sekarang ni pun tengah pakai baju kelelawar tak ni? Tengok agak ni masih belum mandi. Tak juga Kak Salma, saya tak gila-gila diet. Saya makan, apa semua saya tak ambil gula, saya tak ambil garam dan saya tak ambil santan. Saya tak makan goreng-goreng. Saya makan macam biasa. Macam biasa saya makan. Depan dekat dengan pusat, dia pinggang. Dia pinggang, kat pinggang. Kalau dekat pusat dia nanti tak boleh, dia jatuh. Pinggang, ke pinggang, bukan pusat. Belakang dia memang dari pinggang depan ke pinggang belakang. Betul, pinggang ke pinggang. Kalau dari pusat, kemungkinan nanti bila pakai tu tak selesa, dia tertarik. Dia bila ukuran cawat ni, kalau kita buat getah semua. Okey. Kita ambil lebih tak apa, kita buat getah semua. Jadi kalau terlebih kita je potong dari atas je kan, sebab atas tu dia okey. Katakanlah dekat sini dia terlebih. Tapi Nurul punya memang ngam. Yang Nurul punya ni, bila Nurul pakai dia memang macam, Nurul yakin dah ni perempuan semua. Okey, bila Nurul pakai dia macam seluar ni, nampak? Yang ni memang macam seluar. Yang ni memang macam seluar. Sebab kalau ikutkan palazzo betul, dia cawat bawah ni bila pakai dia jatuh kan, dia akan turun sikit, so dia longgar-longgar. So yang ni tak. Yang ni sebab Nurul buat ukuran ngam-ngam. Ukur dari pinggang betul. Pinggang ke pinggang. Pinggang depan ke pinggang belakang. Sebab apa Nurul cakap? Kita tak boleh agak berapa. Macam Nurul kan ikut Nurul punya pinggang betul. 27 pesak dia, cawat dia. Tapi Nurul tak suka sebab Nurul memang pakai itu kalau palazzo memang kita buat macam tu. Tapi Nurul suka pakai bila kita pakai tu sebab paha besar. Jadi paha besar kalau kain tu pun terlebih-lebih memang tak best lah, memang tak sedap. Jadi kita boleh adjust nanti. Jadi untuk pertama tu ukur dulu betul-betul dekat pinggang. Sebab apa? Kalau memang dia besar, kita lipat je sekali lagi dekat pinggang. Ataupun kita buang lagi dekat cawat. Senang nak adjust. Tapi kalau memang dia nanti cawat tak cukup, pakai mesti tak sedap. Mesti tak sedap nak pakai. Okey. Dia macam tu. So sekarang Nurul dah dapat formula yang untuk Nurul punya sendiri. Baju semua kita dah tahu nak kena buang dekat mana. Kita dah tahu. Dan itu tak boleh dapat bila dari sekali buat kita nak dapatkan perfect. Tak dapat. Memang tak dapat. Kena buat 2-3 kali baru kita okey. Okey, kemudian yang ini tadi dia punya cawat 26. 26 bahagi 2, 13. Tolak 1 inci. Pinggang 33, punggung 45, paha 36, cawat 26. Sakit kepala nak buat pola. Alah, senang je main follow sini Kak. Okey, cawat bagi 2, tolak 1 inci. Macam ni 26. Cawat dia 26 yang kan. Ini sama. Cawat dia ni sama 26. Okey, Akak tengok sini lebih kurang sama je ni ukuran. 26 bahagi 2, 13. 13 tolak 1 inci. Tolak 1 inci. Jadinya 12. Okey, kita buat 12. Okey, kita buat garisan. Jadi garisan ni bukan garisan punggung. Tak apa orang cakap kita belajar yang itu-itu juga, tak apa. Tapi biar kita mahir. Kita belajar banyak tapi satu pun tak boleh buat, betul tak? Jadi biar belajar satu tapi betul-betul boleh buat. Ni nak belajar kurung moden, nak belajar kebaya, nak buat ni. Tapi kemudiannya satu pun tak buat. Ni dah hari-hari tengok Nurul, jadi kena buat. Dapat satu pun tak apa. Dapat kain duyung ke, dapat palazzo ke, kena dapat. Kalau tak macam tak ada guna lah kan. Nurul penat-penat mengajar. Okey. Sekarang ni, ini bukan turun ponggong ya. Ini adalah cawat. So dari sini, keliling cawat bagi 2, tolak 1 inci. Dapat 12. Kemudian yang dari ke sini kita akan dapatkan ukuran ponggong. Okey, ni ukuran ponggong 48 bahagi 2. 24.
Bagi 4. 48 bagi 4 ya. 48 bagi 4, 12. 48 bagi 4, dia punya punggung besar ni, 48. 48 bahagi 4, 12. Okey, kemudian untuk kelonggaran pun Nurul nak buat besar sikit. Nak buat besar sikit ni buat 1,5. Ini semalam ada yang tanya kalau anaknya pakai pampers, bila nak ukur dia punya punggung tu. Okey, sekejap. Oh, Kak Rosna. Okey, semalam tak catat dia. Mula, kita bila buat pola tu, kita kena lebihkan belah atas. Okey, sebab nanti ada getah. Kenapa Nurul tak ukur dulu? Sebab ada teknik dia. Kita buat yang depan dulu ya. Ini garisan pinggang. Pinggang kita tak akan dulu ukur dia punya berapa-berapa sebab dia getah kan. So kita kenapa tolak 1 inci? Kena tolak kan sebab yang depan tu kita nak lagi pendek. Setiap seluar dia belah depan tu kan pendek daripada belakang. Ni ada satu kes Nurul terbaca dekat grup minat menjahit tu, geng minat menjahit tu. Customer komplain sebab seluar yang tailor buat dia tak sama depan belakang. Tu tak tahulah dari mana ilmu dia nak seluar sama dengan depan belakang. Kena tahu kalau seluar tu depan dengan belakang sama tak sedap pakai. Confirm tak sedap pakai. Jadi seluar yang betul-betul tu baik seluar lelaki, seluar perempuan. Ya, pagi. Okey, pagi Tita. Seluar lelaki ataupun seluar perempuan, slack ke, tracksuit ke, palazzo ke, yang bernama seluar yang ada kaki dia tu, memang kena pastikan yang belah depan tu lebih pendek. So bila kita jumpakan dia, itu dia memang kena. Adik tolong ambil seluar batik yang pink tu dekat bakul. Allah, kejap. Mana dia? Okey, jangan nanti nak salahkan tukang jahit pula. Kenapa seluar belah depan pendek, belah belakang panjang. Kalau belah depan dia punya macam ni, bila kita dapat seluar, dia punya ni sama. Ni. Okey, ini jahitan dia punya cawat kan? Ni jahitan dia punya cawat. Bila kita ukur dia macam ni, dia memang kedudukan dia jadi macam ni, lebih. Yang depan ni lagi pendek. Kalau macam ni kita dapat seluar, lepas tu dia punya garisan dekat sini sama, tu memang tak sedap nak pakai. Sebab apa? Belakang tu punggung tu tinggi. Kan memang dia macam tu. Jadi memang kena lebih dekat belakang tu. Ini seluar masa Nurul buat mula-mula kecil. Tambahlah segitiga ni, nampak? Ini cara nak ngotor. Kita nak otter kan. Ni bila buat, mula-mula dia punya kain tak cukup. Bukan kain tak cukup, Nurul yang tak pandai potong. Ini seluar masa belajar. Okey. Buat-buat tak boleh, tak muat. Okey, jadi yang mana ada buat silap ke apa, jangan risau. Kita yang buat dia. Ini, lepas Nurul buat, lepas tu ni masa tu dia badan memang bukan main berisi lagi kan. Boleh tengok gambar Nurul yang tu. Bila Nurul dah buat, lepas tu tak muat. Apa cara? Nurul tambahkan dekat belakang, nampak? Kita boleh alter macam ni. Kita tambahkan. So kalau ada seluar lama-lama pun yang masih tak muat kan, sebab badan bukan makin mengecil, makin besar. So boleh alter macam ni, letak dekat belakang. Satu design lah dia. Ni salah satu kesilapan lah yang Nurul buat. Jadi Nurul banyak buat kesilapan. So sekarang Nurul dapat jumpa familiar betul-betul, Nurul tunjuk. Jadi jangan lagi nanti yang mana tengok-tengok ni semua jadi tak buat-buat salah lagi kan. Okey. Ini terbalik lagi ke sini. Ini garisan pinggang. Ini dia akan jadikan garisan punggung. Bagi 4 tambah 1,5. Okey.
kita nak dapat garisan punggung ni, cawat, keliling cawat yang kita ukur tadi macam ni, kan? Yang kita ukur keliling ni semua, keliling cawat bahagi 2. Okey, ni cawat. Boleh nampak? Cawat bahagi 2 tolak 1 inci. Tadi cawat 26 bahagi 2 13 tolak 1 inci. Jadi ni ke sini dia 12 inci lah. Okey. Kemudian dari sini kita dapat garisan ni, kita ambil ukuran punggung. Punggung bagi 4 campur 1,5. Semalam yang seluar batik yang Nurul pakai ni campur 1 inci. Yang ni campur 1 inci. Yang ni kita campur 1,5. Okey, kemudian kita tarik garisan. Okey. Ini cara yang lain lah yang Nurul tunjuk. Kemudian daripada sini nak dapatkan cawat ni. Ni memang dia plus punya size lah untuk buat yang macam ni. Yang ini kejadian dia akan longgar, dia tak akan kecil macam Nurul punya, tak. Okey, kemudian yang ini sebab besar ya, ni dia sebab besar. So yang ini kita bahagi 2 dulu. Bahagi 2 dapat 7. Kita naikkan ke sini. Oh, ni Nurul nak buat depan. So bagi 2, dia bagi lagi. Tadi 7. Kemudian dibagi lagi 2. Dia dapat 3,5. Okey. Ini punggung bagi 4 tambah ni 1,5. Yang Nurul pakai 1 inci, tapi kalau nak longgar buat 1,5. So yang ini 1/4 daripada ni. Yang ini A, B. Kita bagi nama A, B. So yang ini 1/4 daripada A, B. Nurul tak pernah guna huruf ataupun nombor dekat sini, tapi dekat sini Nurul kena guna. Okey, ini yang untuk depan. Ini pola hadapan. Ini sesuai untuk plus punya ya. Plus punya. Sebab kalau macam yang pada standard, semalam Nurul just tambah sini 3 dengan 1,5 kan. So yang hari ni kita buat yang ikut dia punya punggung lah. Okey, kita ukur dulu sini. Ukur dulu berapa ni dapat setelah kita tambah kelonggaran. Kemudian ni untuk depan. Untuk depan kita buat kita bagi 4. Bagi 4 berapa dapat? Dah dekat sini. Tu untuk yang depan. Kemudian bawah kita nak buat berapa? Yang Nurul punya ni dalam 15 inci semalam. Dalam 15 inci 30 lah semua kan. Okey, kita buat macam ni je. Memang nampak besar. Sebab semalam kita buat Nurul buat kecil, kemudiannya Nurul buat besar juga. Okey, kemudian yang ni kita buat je macam ni. Ini kita keluarkan dalam 2,5. Tapi tak apa, tak payah keluarkan. Buat je, ikut je macam ni. Ni garisan ni, kita buat macam ni je. Ini depan. Depan sangat-sangat simple. Okey, dah. Dia tak ada apa. So, yang dekat sini, ini tambah 1/4 ni. Yang kaki ni, selalu kalau palazzo tu, kalau kita nak buat straight macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Kita nak buat macam ni, kita nak kembangkan lagi, tu tak ada hal. Zarina nak dapat garisan cawat tu kita turun ke punggung berapa inci ya? Ada ke turun 8 inci? Bukan, dia tak bukan 8 inci. Ini ukuran cawat, keliling cawat. Ni keliling cawat ni. Kita ukur keliling cawat. Kita ukur dari sini. Jangan buat ukuran punggung, memang tak jadi nanti seluar tu. Ni ulang lagi ni dari sini. Okey, kita mulakan dari garisan pinggang ni. Kita ukur macam ni. Kita ukur sampai ke pinggang. Kita ukur sampai ke pinggang. Lepas tu kita bahagi 2. Kita tolak 1 inci. Okey, itu yang ke depan. Kemudian
Nurul tak nak sambung pula, nanti pening lagi kan, kena buat. Ini dah siap dah, yang depan dah siap dah ya. So sekarang kita buat yang belakang. Okay, sekarang kita buat belakang. Step dia pun sama juga. Cara dia sama juga yang belakang ni. So kita buat dulu garisan ni satu. Okey, kemudian kita turunkan ini berapa tadi panjang dia? Ini 39. Okey, ni Nurul lupa nak cakap. Kan kita banyak selalu buat seluar ni, dia kadang-kadang dia terturun apa dekat tengah tu kan. Dekat tengah tu kita tak sedap. Turunkan dekat situ dalam 1/2 inci. Okey, turunkan dekat kaki sebelah dalam tu 1/2 inci. Dekat sini. Jangan banyak sangat, 1/2 inci je. Ini untuk apa? Kita nak turunkan ni bila kita pakai. Kan kadang-kadang kita buat, kalau kita tak turunkan dekat sini dia macam tertarik. Kan perasan tak bila kita buat dekat sini tertarik dekat tengah. So kita turunkan dia. Kita turunkan dia, jadi nanti bila siap seluar dia tak akan tertarik lagi dekat situ. Okey. Ini nanti kita akan pakai yang ni lah, turun 1/2 inci. Okey, so sekarang yang bahagian belakang sama juga, dia punya garisan punggung tu tadi 26 bagi 2, 13 tolak 1 inci, jadinya 12. 12. Okey, dia punya ni pun sama juga 12. Tambah 1/2 kelonggaran. Kemudian ini kita tarik garisan ni dulu. Ni dah buat warna hitam. Ini masih akan bertembung nanti. Okey, kita buat dulu. Kan, kita buat macam ni. Kemudian dekat sini kita ukur lagi. Yang tadi tu kan dia bagi suku. Yang ini kita setengah pula. 13,5 terbahagi 2. Okey, dapatnya dekat sini. Ngam-ngam je kertas ni. Ni nanti memang dia akan macam palazzo lah. Dia akan cawat dia akan turun sikit. Yang macam Nurul pakai ni dia macam seluar kalau yang buat semalam tu. Okey, dia macam ni. So dia punya labuh 39. Tadi kita ambil dari pinggang. Ni pun kita ambil dari pinggang. Okey, yang ini tadi kita ambil 15. So ya kalau dia besar belakang ya, selalu. Kalau ni tadi kita ambil bawah dia 15, so yang sekarang ni kita ambil 16. Tadi ni 15. Okey, so sekarang yang ni 16. Sebab dia belakang tu memang kena besar 1 inci. Ni kita garis je lah. Okey, yang ini pun sama, turun 1/2 inci. Okey, ni kita turun 1/2 inci. Kemudian dekat pinggang ni, dekat sini, okey. Kemudian dekat sini, ini kita masukkan ke dalam. Kita masukkan ke dalam 3 suku ataupun 1 inci. Ini sebab pinggang dia terlalu kecil kan. So Nurul turunkan dia 1 inci. Masuk ke dalam. Okey, masuk ke dalam 1 inci. Jangan tanya kenapa. Sebab dulu Nurul masa belajar pun cikgu tak bagi tanya. Suruh buat je kata dia kan. Maksud macam tu. Okey, kemudian naik 1 inci. Masuk dalam 1 inci. Ini garisan dia punya garisan punggung. Masuk dalam 1 inci. Naik ke atas 1 inci. Kemudian kita garis macam ni.
Kemudian dari sini kita naikkan 2,5 inci. Okey, ini naik 1 inci dari sini. Kemudian kita jumpakan poin ni. Macam ni. Ni kan melengkung sangat pembaris tu, tak payahlah melengkung. Kita ikutlah lurus dia je. Dia macam tu. So yang ini dah tak ada. Ni nanti kita buang. Tinggallah garisan yang menyerong ni. Okey. Ini kalau macam ni kan, ini terlalu naik, so kita boleh dia macam turunkanlah sikit, ataupun kita naikkan sikit, ataupun kita jangan dia straight sangat macam ni. Macam mana? Ni memang sebab dia besar sangat ni. Kita turunkan sikit lah, biar dia bagi. Dia macam tu. Kan dia bengkok sangat kan? Bengkok sangat. Ini adalah bahagian belakang. Okey, boleh faham? Masuk 1 inci, naik 1 inci. Kemudian yang ini adalah separuh. Kurang ni Nurul buat. Dia separuh sebenarnya. Kurang, sorry. Ini separuh tadi separuh. Yang ini, yang belakang ni, silap Nurul. Ni separuh ni sebenarnya. Tadi Nurul ukur dah sampai sini, dia tak. Dia sampai ke kelonggaran. Lekung cawat berapa inci? Lekung cawat tak ada berapa inci. Dia turun je macam ni Kak Timah. Dia turun je macam ni. Okey, ini tadi silap Nurul. Dia dari sini. Tadi Nurul ukur dari sini, bukan. Dia daripada sini. Kita lipat dua macam ni. Ini dia punya. Palazzo ni dia memang besar sikit ya, palazzo. Kalau Nurul pakai semalam tu dia palazzo campur dengan seluar. So bawah dia tetap macam ni. Kan? So bila macam ni naikkan macam ni pun boleh. Dia boleh dua cara lah. Macam ni tak nak terlalu melengkung terlalu melengkung, so kita boleh juga dekat macam ni. Ini sebab dia memang sangat-sangat special. Sebab apa? Dia punya dekat sini tu tak normal. Dia bila dah labuh tu dia kena labuh lah juga. Sebab dia tak macam biasa. So kita tak akan gunakan yang ini. Kita akan gunakan yang itulah. Sebab tadi Nurul tersilap cara pembagian dia. Lengkung cawat ni kita ikut je Kak, dia punya cawat tu. Cuma kita yang untuk belakang tu kita naikkan. Tadi Nurul silap ukur ni Nurul dah betulkan balik. Silap tadi. So yang ini kita buat macam ni. Sebab apa? Lengkung cawat ini dia menentukan. Ini memang palazzo ni dia memang cawat dia turun sikit. Yang ini pun sebab punggung dia besar. Kan? Punggung dia besar, so kita buat macam ni. Kita nak tengok dapat tak dia punya ukuran. Ini memang lebih lah dia. Ini dah 30. Yang ni dah dalam 32. Kita pun Nurul pun tak. Ini sebab ini first time kita buat yang punggung dia sangat-sangat besar. Tapi palazzo ni, okey, yang kita ukur ukuran cawat itu kan dia melekat dekat kita punya celah kaki tu kan. Lebar kaki tu 15. Nanti dapat dia sama macam yang Nurul punya. Dapat dia sama macam yang Nurul punya ni, palazzo ni. Jadi palazzo ni bila kita pakai, jangan salah nanti, seluar palazzo ni bila kita pakai cawat tu dia tak melekat dekat celah kaki kita, dekat celah paha kita, tak, dia akan turun sikit. Dia akan turun kan, sebab palazzo memang longgar. Yang Nurul buat semalam tu dia ala-ala seluar biasa macam tu lah. So yang Nurul buat tu dia dia tak terlalu cawat dia tak turun sangat ke bawah. Ni kita ukur dalam 26, dia akan lebih sikit. Nanti boleh cubalah, tapi yang badan besar boleh cuba macam ni, kemudian boleh adjust balik kalau tak ni. Sebab dalam ramai yang WhatsApp Nurul, sebab badan dia memang saiz besar kan. So kita memang kena buat lebih. Tapi serius Nurul cakap, kebanyakan Nurul buat yang cara Nurul punya semalam tu. Tambah 3 ataupun 3,5 ataupun 4.
Itu dah memang alhamdulillah dah memang sama. Tapi kalau untuk berbadan besar, nak cawat dia, orang tak suka kan kalau orang yang dah berumur ni. Nurul berumur juga tapi maksudnya lebih lagi dari kita lah. Lebih dari lagi kita, dia tak suka ketat. Dia suka longgar-longgar. Biar menggelebih-gelebih apa semua dia suka. Dia suka besar-besar. Masa kita buat macam ni. Kemudian ini dah siap. Kalau kita nak tambah untuk getah, kan kita boleh tambah. Kalau kita pinggang tu kita jahit tepi, kita tambah 1,5 inci macam kita punya semalam tu. Tapi bila 1,5 inci tu, dia punya untuk tu tak boleh nak lipat dalam, kena lipat macam tu je terus jahit getah. So kalau tak nak, kita boleh buat 2 inci. Kalau tak ada jahit tepi kan. Kalau kita tak nak nampak dia punya garisan jahit tepi tu, terus tambah. Terus tambah 2 inci untuk dia punya getah. Okey, yang dekat sini pun sama. Yang ini cara yang macam ni memang sesuai untuk orang yang memang dia punya punggung 45 ke atas, 48, 50, 50 lebih, sesuai dengan cara yang macam ni. Tapi kalau yang macam pinggang dia, punggung dia dalam 40 macam tu, kita boleh gunakan cara yang Nurul tunjuk semalam. Hasil dia sama je. Cuma perbezaan dia pada dia punya cawat tu, cara ambil cawat tu. Okey, so yang ini pun kita akan tambah dalam 2 inci dekat atas dia untuk pinggang. Okey, nanti bila nak buat pinggang tu dia lipat je. Okey, untuk yang ini dia punya apa namanya? Pinggang tu kan kecil, sangat-sangat kecil dalam 35. Punggung 48. Pinggang dalam 35 bahagi 4, 8 3/4. Okey, so dia duduk dia macam ni je, 8 3/4. So ada kelebihan dalam 4,5 inci. Okey, ini nanti bila dah lebih sangat macam tu, kita susah nak jahit dekat pinggang getah tu kan. Getah ni dia akan banyak sangat kedut dia. Banyak sangat kedutan dia. So kita boleh ambil dalam 2,5 ataupun 3 inci. Kita tak nak banyak sangat. Okey, kita ukur tadi, kita ukur pinggang. Ini sebab pinggang dia terlalu jauh dengan punggung. So kita kena buat macam tu. Kalau pinggang dia macam normal-normal je, macam pinggang dulu ni dalam 35, punggung 42, so tak payahlah, kita boleh buat straight je macam ni. Kan? Tapi ini pinggang 35, punggung 48. Jadi kalau kita buat tu, dekat pinggang tu sangat banyak kedut untuk lilitan ni nanti. Yang ni banyak sangat nanti. Ini dia banyak sangat. So kita nak kurangkan dia. Kita boleh tambahkan dia dalam 3 inci je. Kita bagi dulu pinggang 35 kita bahagi dengan 4, 8 3/4. Untuk jahit getah cukup 2,5 inci. 2,5 inci ataupun 3 inci. Kita tak nak banyak sangat, so kita buang sikit lah dia punya kain tu. So kita buatlah macam ni. Yang depan pun, yang belakang pun kita buat macam tu. Sebab apa? Dia punya apa banyak sangat kan. So yang ini jangan buat macam ni, kena buat macam ni juga. Sebab nanti dia susah nak lipat. Macam tu. Okey, boleh faham? Yang cara ni dia macam seluar yang ready made yang kita beli tu. Seluar palazzo yang kita beli tu, bila kita pakai dia jatuh sikit dia punya peha tu. Tapi macam Nurul yang semalam tu, Nurul dah adjustkan dia nak dapatkan biar bawah dia ni macam palazzo. Tapi dekat pinggang ni kita tak nak banyak-banyak sangat. So dekat sini dia macam seluar. So dia dari paras pinggang ni ke seluar, tapi dia longgar lah, memang longgar. Dia banyak longgar. Tapi dia punya cawat seluar, yang ni memang palazzo, dia buat memang macam ni. Sebab palazzo bila kita pakai, dia cawat dia jatuh. Dia jatuh sikit. Jatuh kan daripada celah kangkang kita tu, dia jatuh. Tu palazzo.
Tapi Nurul tak suka macam tu sebab kita pakai pun bukan kita tak in baju dalam. Baju tetap keluar. Jadi biarlah dekat dalam tu dia selesa sikit, melekat dekat badan sikit. Tu baru sedap pakai. Okey. Tapi untuk sahabat-sahabat semua boleh try macam ni. Kalau pinggang 3-3 tak payah kok Kak. Tak payah. Kalau macam makan rasa nanti masa dia nak apa sangat Kak buat dart sikit pun tak apa. Jahit dart sikit. 3-3 dengan 4-5. Rasa tak payah. Cuma itulah bukan apa. Kalau kita tak buang, masa kita nak jahit macam ni, ini nanti bergumpal sangat ni Kak. Ni bergumpal, dia banyak sangat. Macam ni kan. Nanti bila masa jahit, tak ada apa sebab kita jahit dia tak kena getah. Tapi bila nak tarik tu, dia tak akan balance. Dia punya getah dengan dia punya luar dia ni tak balance. Kan dia terlalu banyak. Jadi nanti kain tu memang banyak rapat sangat macam tu. Bila kita tarik getah macam ni dia tak cukup. Bukan tak cukup, kain dia tu macam banyak sangat kan. Jadi kita nanti Kak tengok nanti dia selalunya untuk getah tu dalam 2,5 inci ataupun 3 inci. Kalau lebih kan nak buang okey. Tu tak akan menjejaskan punggung, tak akan. Sebab 2,5 inci tu dah cukup. Selesa 2,5 inci tu kalau satu pola ni depan belakang dah 5 inci, 5 inci, lagi depan dah 10 inci. Dah selesa dah tu, dah okey. Dia macam tu. Okey, untuk hari ni Nurul tak ada banyak sangat nak ni. Nurul nak tunjuk juga cara buat lycra tu, tapi Nurul belum jumpa lagi dia punya kain yang sesuai. Nurul janji akan Nurul tunjukkan sebab banyak kain moskrip. Okey tak nak buat palazzo? Sangat-sangat okey. Sebab apa? Kalau kain dia macam satin, macam apa, bila buat palazzo dia kembang kan. Bila kembang, dia tak cantik kita pakai. Okey, nampak macam Nurul pakai ni, dia macam dia kembang. Dia macam dia macam keras sikit kain tu. Dia akan cantik kalau kain tu jatuh. Moskrip kan kain dia jatuh berat. Bila dia berat tu, bila dia pakai dia cantik. Lagi kembang dia lagi cantik. Dia macam tu. Okey, sangat okey kain moskrip tu dia buat palazzo. Dia tak akan membentuk badan. Nak pakai pun selesa. Lepas tu kan dia stretchable sikit kan. Memang okey. Okey, Nurul rasa hari ni Nurul tak ada nak borak panjang sangat. Ni dah alhamdulillah dah okey sikit. Dah charge bateri. InsyaAllah. Sebab kerja sangat banyak sebenarnya hari ni kan. Sangat-sangat banyak kerja yang kena Nurul siapkan. Tunggu kain dari Nurul. InsyaAllah semalam pejabat pos tutup. Hari ni pun tutup. InsyaAllah Isnin nanti postage. Kain yang mana Nurul up tu semua dah sold out. Dah tak ada. Memang sangat cepat. Kemudian kita buka pre-order. Buka pre-order mungkin tak lama, dalam seminggu macam tu. So Nurul dah up kan kain-kain yang dah habis tu, yang corak-corak baru. Boleh masuk dalam Telegram, tekan je link yang dah Nurul pinkan dekat atas tu. Masuk dekat situ boleh cuci-cuci mata dalam tu. Jadi setiap ada kain baru Nurul akan masukkan ke Telegram. Senang. Jadi kalau Nurul masukkan dekat Nurul personal Facebook Nurul tak ada. Ada tapi Nurul jarang share apa-apa, jarang. Kalau tak dekat Telegram, dekat page. Macam tu. Kalau untuk tu Nurul sajalah nak baca-baca kan kalau personal tu, tapi jarang Nurul update. Kecuali Nurul akan sharekan yang dari page. Kemudian ada dekat Nurul punya satu lagi dekat Telegram tu, link untuk belajar menjahit percuma. So Nurul akan juga sharekan tips. Tapi sekarang ni Nurul sebab tak ada wifi, Nurul buat ni semua dengan data. Kan semua dengan data. Jadi kalau Nurul ambil video, Nurul upload dekat Telegram, memang habis data Nurul. Jadi Nurul tak boleh buat live. Bila dalam Telegram, pertimbangan Nurul, dalam Telegram tu orang dia terhad dalam 100-200 orang kan. So orang tu je yang akan dapat manfaat. So bila Nurul buat live macam ni, akan lebih ramai orang yang boleh berkongsi ilmu. Jadi untuk sementara ni, sebab Nurul dah order wifi dah lama, tapi yalah PKP sambung jadi belum dapat pasang. Sebab Nurul baru lagi dekat sini, baru dari Januari. Baru duduk dekat kedai ni, jadi belum ada apa-apa lagi. Jadi insyaAllah nanti kalau dah ada wifi, semua akan berfungsi macam biasa. Dekat Telegram tu Nurul memang ada channel. So dekat situ Nurul kumpul. Nurul kumpul semua
Sebab apa? Jadi suatu saat nanti kalau Nurul tak ada pun akan benda tu masih boleh berjalan, masih boleh ramai lagi orang yang nak belajar. Dia macam tu. Itu pun password anak Nurul pun tahu. Dialah yang akan apa semua. Sekarang ni nak buat sesuatu yang memang bermanfaat, walaupun pada orang lain apalah kan, nak share seluar tidur, seluar batik, baju kurung, tapi pada Nurul itu semua sangat-sangat berharga. Itu semua sangat-sangat berharga bagi Nurul. Itulah harta yang ada pada Nurul untuk setakat ni. Sebab daripada modal yang Nurul dapat, yang Nurul simpan dekat Nurul ni, okey, boleh. Yang Nurul simpan dekat ni, walaupun pada orang hanya setakat buat baju kurung, walaupun setakat buat baju kebaya, kita tak perlu mahir semua baju, tak perlu nak mahir baju Melayu, tak perlu nak mahir, tapi kena buat macam basic lah, kurung moden, kurung biasa, kebaya, mahirkan yang tu, insya-Allah boleh buat income untuk kita. Sebab kalau kita belajar banyak-banyak pun, orang tak ada buat semua, sekali-sekali je. Tapi kurung moden basic. Kenapa? Nak buat baju kedah moden pun ikut itu. Nak buat jubah pun ikut itu. Okay, nanti Nurul akan up dekat Facebook. Dekat page ya, nanti Nurul up. Macam mana? Nanti ada link tu, tekan je nanti. Ada t.me. Tu ada tu. Tekan je yang biru-biru tu. Dia dua je, dia akan masuk Telegram ataupun masuk WhatsApp Nurul. Okay. Jadi apa Nurul nak cakap? Kita ni sebelum dapat belajar kan, macam Nurul dulu, bila kita dah excited lah, kita tengok dalam satu hari dia boleh pakai baju ni, dia tengok kain lebih boleh pakai, dia boleh buat baju. So kita excited nak belajar semua. Itu Nurul juga dulu. Tapi dalam kita hari-hari ni, orang tak buat semua benda tu. Okey, jadi yang memang orang nak buat itu untuk sekedar hobi kan, dia memang ada income lain, nak buat jadi hobi tak apa, dia belajar ni sikit, tu sikit tak apa. Tapi Nurul sarankan yang memang nak buat jahitan ni sebagai mata pencaharian kan, nak mahirkan dia, tak perlu belajar banyak. Mahirkan dulu baju kurung, kain susun, kain lipat batik, baju kebaya, kurung moden, jubah. Mahirkan dulu benda tu, buat kemas, buat banyak kali, insya-Allah boleh ni. Sebab apa? Customer tak akan marah bila dia datang, "Kak, saya nak buat baju ni." Kita jangan pula tak boleh buat, kita cakap boleh buat. Dia jangan macam tu. Kita jujur je. Kita cakap saya boleh buat baju ni je. Kalau dia nak, dia akan tempah. Kalau tak nak, tak apa, dia boleh cari tailor lain. Dia macam tu. Tapi kalau macam kita dapat belajar 4 ni, kurung moden, kurung biasa, kebaya, jubah, itu pun dah boleh buat duit. Sekarang ni kita tak semestinya kita nak tunggu customer tu datang ke kita buat, tak. Sebab banyak kedai jahit memerlukan orang jahit. Baju kurung dah banyak dah nak Nurul ni. Boleh scroll balik Nurul punya apa tu dekat atas. Tapi Nurul rasa dalam bulan ni, dalam minggu-minggu ni Nurul akan ni juga. Sebab Nurul nampak macam palazzo ni kan. Yalah kepala Nurul, alah ni senang orang dah ni. Tapi yalah orang nak bertanya lagi segan nak WhatsApp Nurul, tegar walaupun Nurul dah pinkan nombor WhatsApp dekat atas kan. Tapi itulah Nurul pun faham. Belajar dalam online ni tak sama macam berdepan-depan kan. Kita boleh tunjuk macam ni, boleh tengok real kan. Okey, insya-Allah. Nurul tak akan tunjuk macam Nurul nak tunjuk terror, nak tunjuk semua baju, tak. Tapi macam Nurul nak, apa yang Nurul tunjuk macam seluar ni kan. Seluar ni Nurul rasa semua orang akan buat. Kan, nak beli pun satu dah berapa. Yang cantik sikit sampai 70, 80. Yang pasar malam tu dalam 39. Maaf cakap lah, kalau yang pasar malam tu kalau Nurul tak boleh pakai, dia gatal kain dia. Better kita pakai kain batik. So yang ni satu keperluan Nurul buat. Dan Nurul rasa Nurul akan mahirkan nanti. Nurul akan ulang lagi kurung pahang, kurung moden, kurung biasa dengan jubah. Tu Nurul akan ulang dalam 2-3 kali. Tak apa, yang mana bosan, yang mana dah pandai tu tak payahlah tengok kan. Sebab Nurul akan fokus pada sahabat-sahabat yang memang betul-betul selepas dari keluar PKP ni, macam dalam pantang je, ada sesuatu yang boleh kita buat. Okey, kalau kita tak berani, jangan segan kerja dengan orang. Jangan segan kerja dengan orang. Tak ada hinanya kita kerja dengan orang, tak ada hina. Sebab apa? Dengan bekerja dekat kedai, kita ambil tempahan dengan orang lain, kan? Kita ambil tempahan dengan orang lain, kita jangan pandang pada duit.
Kadang-kadang kita silap. Nanti bila toke tu dibagi kita upah dalam RM15, kita cakap, alah murah sangat, dia ambil sampai 80. Kita jangan pandang benda tu. Bukan semua orang akan tunjuk benda tu free je. Tapi kita bila kita belajar tu, bila kita nak, jangan demand sangat dengan pasal duit. Boleh Kak, semua boleh. Bila kadang-kadang ni, bila dia baru habis belajar, pengalaman menjahit tak ada. Lain kalau dia memang dah ada kemahiran, kualiti dia dah okey, dia boleh demand cakap berapa. Kalau Nurul macam tu, memang Nurul ambil dia lebih pun kita tak ni, sebab dia yang tolong kita, dia buat lebih baik daripada kita. Tapi kalau tahap kita yang baru nak belajar ni, kita jangan demand sangat. Jangan demand. Okey, kebetulan besok Nurul nak potong kebaya, nak potong jubah yang ada zip depan untuk ibu menyusu. Tu memang cun. Tu memang ada baju customer. Jadi Nurul akan potong besok. Okey, Nurul akan potong jubah besok. Jubah dia macam biasa je, airline. Betul. Ini lagi satu Nurul nak cakap. Nurul pernah dulu kerja buat lansir. Nurul kerja dengan lansir. Nurul belajar ni tak apa. Nurul cakap Nurul dulu belajar lansir dekat Karisma. Karisma Taylor dulu. Masa Karisma tu belum ada cawangan lagi. Karisma Taylor semua tahu kan? Karisma yang Shopee, yang kedai jual barang-barang jahit tu, semua tahu. Masa tu Nurul duduk dekat Bangi. Masa tu kedai tu baru ada dekat Shah Alam, belum ada, baru ada dekat Fasa 4 Bandar Baru Bangi. Nurul belajar dekat situ. Nurul tak minta bayaran. Nurul cakap dengan akak tu, dia nak bagi jahit badan, jahit lurus je. Memanglah dia akan bagi sekeping berapa. Tapi Nurul cakap dekat akak tu, tapi masa tu dia tak sibuk lah, tak ada macam sekarang cawangan dia sangat banyak sebab kedai tu baru buka. Jadi Nurul cakap, akak boleh Nurul kerja dengan akak, tapi Nurul nak jahit semua. Dia kepala tu dia tak bagi jahit ni masa dulu tu kan, sebab berbayar. Tapi bila Nurul bekerja, Nurul tak ambil gaji. Sebab Nurul nak ilmu. Alhamdulillah sekarang nak plate apa, nak scallop, nak apa, alhamdulillah. Walaupun jarang buat tapi tahu. Macam tu juga kalau Nurul dulu kerja, lepas Nurul belajar kerja dengan cikgu Nurul, dia ambil baju ribu-ribu Cina, biasa kan, dia ambil mahal. Tapi dekat situ Nurul baru dapat tahu macam mana nak potong lace yang mahal-mahal tu, tak nampak sambungan kan. Kalau lace tu ada banyak bunga dekat bawah tu, dia tak potong dia punya bawah tu. Macam mana dia sisip dia punya tu. Nak belajar tu memang sangat mahal. Satu baju sampai 300, 400 kan. Tapi kita dengan bekerja, kita pengalaman ada, gaji ada. Bukan semua orang boleh bagi. Tapi kita ni, mindset kita ni kadang-kadang nak kerja dengan orang tu, alah aku kan pandai jahit, buat sendiri lagi untung. Dia tak macam tu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita pandai, orang menjahit tu, macam Nurul punya helper pun dulu, sebulan boleh dapat 3,000. Boleh dapat 2,000 lebih. Tak payah fikir, tak payah pening. Tokennya dah potong, dah apa semua. Dia just jahit-jahit je. Tak ada masalah. Kalau kita sendiri, orang hantar kain RM10, okey. Kain sepasang dalam RM50, okey. Kain sepasang dengan RM100. Tapi cuba kalau kita baru belajar macam ni, orang hantar yang kain dia 100 lebih. Kain sutra, menggigil tangan puan. Menggigil tangan. Jangan ingat. Kalau dia tak cakap harga tak apa. Tapi kalau Nurul bila tengok kain tu dia lain sikit, pandailah nak menanya. Kan? Kita tanyalah dekat mana dia beli. Kadang-kadang tu masa dalam hati tu dah buat ni mesti kain mahal. Nanti kita ajarlah, kita tanyalah macam mana. Kawan paksa saya belajar jahit. Akhirnya boleh lagi. Itu kena belajar, perlahan-lahan kena belajar. InsyaAllah boleh. Sekarang ni sangat banyak yang free. Tapi kena tengok kan, kadang-kadang orang tak semua sama. Kadang-kadang kita belajar free. Kalau istilah dia autodidak kan, kadang orang yang memang dia memang boleh pandai bawa boleh. Tapi sekarang ni kita kalau melabur untuk belajar tu tak ada salahnya melabur. Nurul dulu tengok buku Cina, tengok buku apa. Dulu masa tu rajin beli, semua buku beli. Ni. Orang lain ada buku macam-macam. Nurul pun ada juga macam-macam. So dalam sini dia memang tak ada pola, memang pening. Tapi dalam apa tu kita boleh tengoklah. So macam tangan dia nak tunjuk macam mana. Semualah. Jenis-jenis tangan. Kalau kita dah ada basic, nak manipulasi macam ni senang je. Okey, dia macam dulu kita nak buat kan.
Janji kita ada basic. Bila ada basic, dia akan tunjuk, dia akan potong, tolak mana pun lambat. Sempat juga lambat. Walahai cepatnya buat kuih. So tengok. Yang penting kita ada basic. Bila kita ada basic, kalau nampak gambar pun kita dah tahu. Ini cara buat tangan. Dekat sini sangat banyak cara nak potong. Ini jenis-jenis tangan ni pun ada. Ini lama sangat Nurul dah beli buku ni. Ni tak boleh hilang. Sekali-sekali Nurul akan buat rujukan lah. Akan buat rujukan macam mana ni sampai ke tahap nak letak kain macam mana. Sampai tahap nak letak kain macam mana. Dulu ada satu jiran Nurul tu, dia memang, kalau orang dulu-dulu menjahit dia ada baju model kan. Baju yang apa tu, tapi yang baju dari buku Cina tu, dia ada pola dia sekali. Boleh Kak Siti. Channel Telegram Nurul ni tak aktif sangat kan, sebab sekarang ni masalah Nurul adalah data. Nurul tak boleh nak upload. Kalau Nurul macam terlalu banyak sangat kirim video ke sana, memang confirm Nurul tak boleh buat live sebab habis telan ke sana semua. Dia macam tu. Tapi insyaAllah mak join dulu dekat situ. Nanti lama-lama kita sikit-sikit tak ada masalah pun kan. Dia tak ada kacau. On je masuk dalam Telegram tu. Jadi setiap kadang-kadang Nurul akan update. Macam Nurul nak buat apa dekat page, Nurul akan bagi tahulah mana yang terlepas pandang macam tu. Ada tips sikit-sikit macam tu. Nurul tulang belut tak pandai. Bukan tak pandai, tak kemas. Tak kemas, memang tak boleh. Benda-benda kecil macam tu Nurul tak suka. Nurul tahu buat. Tahu sikit-sikit. Nurul tahu buat tulang belut, tahu buat kari pap, tahu buat mata lalat, tahu. Tapi tak kemas. Kalau Nurul ajar, mesti orang lain gelak. Memang Nurul tak kemas. Nurul ni orang dia macam kasar sikit. Kasar sikit. So benda-benda macam tu, ada kakak-kakak tu yang pandai-pandai buat, Nurul akan upah je orang tu. Tak nak pening kepala. Macam kita ni, kalau memang fokus kita buka kedai jahit ataupun menjahit dekat rumah, jangan buat semua benda. Okey, jangan buat benda semua sendiri. Kongsi rezeki tu dengan orang lain. Ada orang-orang jiran-jiran yang pandai nyembat, bagi dia menyembat. Bagi dia buat tali air, bagi dia buat sembat kaki tangan dengan leher, bagi dia buat tulang belut. Jangan semua nak buat untuk sendiri. Memang sehari sepasang pun tak siap. Itu salah satu tips lah. Kadang-kadang kita ni memang kita fikir macam menyembat tu kan. Kalau bagi orang pun selalunya kita dalam RM2. Sayang nak bagi orang RM2. Tapi kalau kita buat, kalau saya buat tu mau 1 jam. Kan menyembat lama. Mbak sana, mbak sini, kita jenis yang cerewet sikit. So bila bagi dengan orang tak ada masalah. Dia macam tu. Jadi jangan kita macam terlalu berkira sangat. Terlalu berkira sangat. Betul. Kita ni jangan terlalu berkira sangat. Apalagi dengan pekerja. Dengan pekerja pun jangan terlalu berkira sangat. Sebab dia orang buat untuk kita kan. Kalau ada ilmu tu jangan simpan-simpan. Sebab kalau ada pekerja pandai, kita pun jadi senang. Dia macam tu. Banyak kadang-kadang orang dia orang tak bercakap kan, pendam dalam hati bila dia tak senang. Kita tengok kita dapat duit, lepas tu dia nengok je kan. Setiap orang tu ada mata, setiap orang tu ada hati, setiap tu ada perasaan. So apa yang kita rasa itulah orang yang boleh rasa macam tu. Kan macam tu. Macam Nurul dah pernah jadi kuli, dah pernah jadi pekerja, dah pernah jadi orang yang bekerja dengan kita. Jadi situasi tu semua kita dah tahu. Macam mana perasaan bila kita menjahit, gaji tak dapat. Macam mana bila padahal kita memang mengharap dekat situ kan. Jadi memang semua benda tu kita dah tahu situasi dia macam mana. Jadi kita kena tempatkan orang lain tu pada posisi kita. Kalau kita buat orang macam tu, kita sedap tak? Tak seronok kan? Berkongsi dengan orang, tak akan berkurang. Kalau kita macam ni lah, kita buat baju sendiri, kita boleh ambil masa 1 jam selalu kan, lebih kurang lah macam tu. Kalau baju kurung dengan sepasang, so kita menyembat pun 1 jam. 1 jam tu kita dah boleh buat sehelai baju lain. Kita kurangkan duit kita tu RM2, kita bagilah orang lain tu sembat, kita bagilah orang lain jahit tulang belut. Kita boleh ambil lagi tempahan lebih lagi. Kita ambil baju RM50, kita tolak RM2 ke RM3 ke dekat orang tu, kita boleh ambil lagi. So tak ada masalah. Kalau katakan kita nak buat full sampai menyembat tu, pagi ke petang, kita boleh 1 helai, 2 helai je. Tapi kalau kita bagi orang lain buat, jahit bagi orang tu buat. Bila macam tu, kita boleh buat jahit banyak. Bila kita jahit banyak, memang kita nampak kita berkongsi dengan orang lain. Tapi bila kita buat banyak, kita dapat lebih.
Dekat tu. Jadi kita bila berkongsi tu tak akan berkurang. Matematik, macam matematik sifir biasalah kan. 1 tolak 1 dia habis kosong. 2 tolak 1 jadi ni. Tapi kalau kita balik ke sifir sedekah tu, 1 tolak 1 tu dapat 10, boleh dapat 100. Boleh dapat berganda-ganda, tu Allah je yang tahu. Cuma dalam hati je jangan pernah ada rasa apa pun. Oh, bila aku bagi ilmu macam ni aku akan kurang pesaing. Lillahi ta'ala tak. Kan, ini serius Nurul cakap, pengalaman Nurul. Selama Nurul share benda ni dekat Facebook, bukan Nurul nak macam nak up, Nurul nak dapat viral ke nak dapat apa, tak. Tapi memang lillahi ta'ala, sebab Nurul tahu ramai dekat luar sana sebenarnya kekurangan dari segi ekonomi. Kan, dia nak buat tapi dia tak tahu. Dia nak mula tapi dia tak tahu dari mana. Kan, bukan semua orang nak cakap. Bila nak cakap sikit nak berbayar. Bila nak cakap sikit nak berbayar. Bukan semua orang boleh bayar. Betul tak? Jadi Nurul ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni. Memang Nurul kalau ikutkan sibuk, sangat sibuk sekarang kan. Tambah lagi Nurul terima order pola. Kemudian ada lagi orang nak beli kain. Fahamlah peniaga online. Nurul tak pernah jadi peniaga online. Tiba-tiba jadi macam ni, semua jadi macam kalut. Sampai nak demam. Sebab apa? Kita tak pernah buat. Rupanya macam mana? Rupanya bila kita deal dengan customer tak boleh satu kali. Nak explain ini, nak terangkan ni, nak tunjuk yang ini kan. So tengok-tengok dah asal. Baju orang tak potong lagi. Dia macam tu. Jadi kalau ikutkan sibuk, memang sibuk. Tapi Nurul dah berazam, dah memang niat Nurul nak sharing, nak berbagi. Kalau memang masa lapang kita nak berbagi dengan orang, tak. Itu Allah tak anggap sebagai sedekah. Bila kita dalam masa susah, masa itu Allah nak uji kita. Kita boleh tak kita bagi yang sebahagian yang masih kita punya tu untuk dia. Untuk orang lain yang perlu. Dia macam tu. Jadi kalau ikutkan hari ni dah alhamdulillah, ni sekarang macam semalam lagi. Nurul tidur dari semalam lepas berbuka, solat isyak tadi nak bangun. Baru Nurul solat isyak. Memang lepas buka memang tidur terus tak bangun. Pukul 3 bangun, panaskan untuk anak-anak ni apa semua. Baru Nurul bangun solat isyak, tidur balik. Macam mana nak yakinkan diri nak ukur badan? Biasa kau ukur ikut baju orang yang selesa pakai. Dia macam ni kak. Okey, ni sekarang kan dekat ini kan ada formula yang Nurul dah bagi. Akak tengok berulang kali sebab apa? Macam Nurul ni bukan lagi macam, sebab Nurul ini adalah seorang praktisi. Sebab Nurul cakap, Nurul buat. Kecuali macam Nurul cakap, kan Nurul tak pernah menjahit baju orang, Nurul cakap, boleh tak percaya. Bukan nak cakap kena percaya dekat Nurul buka bulat-bulat, tak. Tapi apa yang Nurul bagi ni kak, apa yang Nurul bagi ni kakak, adik semua, apa yang Nurul bagi ni lillahi ta'ala, Nurul cakap itu adalah yang Nurul buat pada customer. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini, customer selesa pakai. Tapi kalau dia cakap, kak besarkan sikit, kecilkan sikit, tu dah normal, biasa. Okey, itu dah normal macam ni kan. Besarkan sikit, kecilkan sikit, itu dah biasa. Tapi kedudukan bahu, kedudukan lubang ketiak, kedudukan dad, alhamdulillah. Jadi akak boleh follow dekat ni kan. Ikut cara Nurul yang ini betul-betul, ikut cara, insya-Allah jadi. Sebab apa yang Nurul ada juga kadang-kadang kita ni ramai yang buat tutorial apa semua kan. Tapi yang Nurul ni memang Nurul buat, dan memang ini yang Nurul hadap hari-hari. Dan memang insya-Allah bukan Nurul buat baju sendiri, baju anak, baju orang Nurul buat, baju pengantin pun ada Nurul buat. Nurul tak ada lagah sangat, Nurul tukang jahit biasa je. Tapi maksud Nurul tu apa yang Nurul sampaikan ni dah sebulan lebih ni, insya-Allah boleh akak cuba. Sekarang ni cuba dulu pada anak, cuba dulu pada diri sendiri, buat baju sendiri, rasa macam mana. Kena buat macam tu. Tapi dia tak boleh macam sekali, kita tak boleh. Memang otak kita ni memang macam tu, dia tak boleh. Macam sekali dengar, kita nak faham, memang tak boleh. Kadang-kadang dah berulang kali cakap pun tak faham juga kan. Tapi lama-lama boleh faham. Boleh faham. Kalau Nurul dicakap macam ni memang boleh. Jangan jadi Nurul driver kereta. Nurul boleh bawa kereta tapi sesat. Dia macam otak kita ni macam lain-lain. Nurul bila pergi mana-mana, Nurul susah nak cam jalan. Tak cam jalan sebab kita tak fokus. Kita tak fokus. Bila orang bawa kereta, Nurul ada lesen, ada apa semua. Tapi Nurul tak suka bawa kereta sebab bila duduk dalam kereta, Nurul akan suka tidur. Jadi Nurul tak tahu jalan. Dia macam tu. Tapi kalau orang tunjuk dekat baju, dia kona mana, Nurul dah tahu. Sebab apa? Kita fokus, kita suka.
Kena suka dulu, kena suka, kena fokus, insya-Allah jadi. Amin. Terima kasih Kak Sadia. Sebab apa Nurul naklah juga macam kawan-kawan kita ni kan, walaupun duduk rumah dapat duit, dapat tengok anak kan. Ni walaupun apa kita cakap lah, dah cukup duit lah, dah apa tak ada. Jangan tipu. Semua kita nak duit. Semua kita nak duit. Walaupun duit orang bagi, tapi lebih manis, lebih indah kalau duit tu dengan kita kan. Kadang-kadang kalau kita nak buat apa, kena minta izin dia. So kalau duit kita sendiri, nak buat apa pun selagi benda tu bermanfaat. Dan lagi satu, kalau kita memang duit kita cari sendiri, kita akan tahu cara menghargai duit. Tak adalah nampak dekat Sogo dia punya sale beli, semua beli, tak. Dia lain. Kalau kita cari duit, kita akan tahu susah nak cari duit, kita akan hargai duit. Bila kita hargai duit, dia akan datang lagi. Dia macam tu. Waalaikumsalam Kak Nusawani. Okey. Boleh tak tunjuk cara nak buat baju kedah moden? Alah hai. Dah dari semalam kesian ya. Kalau fokus kita jadi positif. Betul. Benda-benda yang tak ni, kan Nura dah cakap, kadang-kadang kita dalam berkawan pun kena memilih. Benda-benda yang orang nak blame kita, nak apakan kita, jangan layan. Jangan layan. Sebab kita tak ada duit pun orang tak bagi. Tak ada ke apa semua, tak ada orang nak tanya. Kadang-kadang kalau kita ni tak ada duit, orang tengok pun tak. Kita nak telefon pun orang tak nak angkat. Kan kita telefon pun orang tak nak angkat. Dia macam tu, takut kita nak pinjam duit. Itu dunia sekarang. Tak payah nak ni sangat, minta-minta lah kita jauh dari semua tu. Kita tak tahu kan, kadang-kadang hati kita ni boleh berubah, tapi kena sentiasa beringat. Jangan sampai kita minta sentiasa Allah tu jaga kita. Bukan senang nak jaga hati. Bukan semua orang boleh jaga hati. Benda tu tak boleh buat-buat. Hati ni benda tak boleh nak tunjuk. Okey, macam ni pakai tudung lawa-lawa, tak mandi, kita boleh tunjuk. Tapi hati kita tak boleh tipu. Hati kita tak boleh tipu. Okey. Kita akan jumpa lagi pagi esok. Okey, besok Nurul akan potong jubah. Kebetulan besok Nurul memang ada nak potong jubah customer. Dia menyusu anak. So jubah yang zip tu kita buat kemudian. Kita tak ada potong dekat situ. Kita akan buat zip dekat depan tu, tanpa ada belahan. Kita akan tambah kain lain. So Nurul akan tunjuk nanti macam mana. Okey. Hari ni Nurul nak potong baju. Ni lepas ni Nurul akan potong baju palazzo. Baju palazzo pula. Baju kebaya peplum. Kebaya peplum. InsyaAllah nanti ada masa kita akan, itu memang akan kalau macam ini kan basic dulu kan, bagi faham dulu betul-betul, baru lepas raya pun insyaAllah kita akan, Nurul memang pekerjaan Nurul ini jadi akan sentiasa ada customer hantar baju, amin insyaAllah. Jadi sentiasa Nurul akan kongsikan. Jangan segan, jangan apa bertanya. Kadang-kadang kalau Nurul tak jawab tu, bukan Nurul sombong, kadang-kadang sibuk, tapi memang sentiasa Nurul akan baca. Dan insyaAllah kadang-kadang Nurul akan diam je, tapi Nurul akan kongsikan dekat live, jadi semua orang boleh tahu. Dia macam tu. Okay. So sekarang ni Nurul minta izin sebab Nurul nak sambung lagi kerja. Alhamdulillah sekarang dah aura tu dah semangat balik, tak ada lemau, tak ada rasa nak demam dah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua sampai dah berapa lama ni stay lagi dengan Nurul. Sentiasa menunggu, sentiasa setia. Terima kasih. Sahabat-sahabat semua memerlukan, insyaAllah Nurul akan terus kongsikan. Walaupun tak berbanding dengan orang lain, memang tak advance lah. Nurul ni hanya biasa-biasa je, tapi kita kongsikan yang biasa ni semoga bermanfaat kepada semua. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok pagi. Bye.